Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 475. Tajuk masing-masing memikul tanggungjawab. Kita baca ayat. Adakah dengan wujud hubungan darah dengan nabi-nabi itu sudah cukup bagi kita untuk mendapat jaminan keselamatan pada hari akhirat, atau setiap orang hendaklah memikul tanggungjawab masing-masing? Katanya, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dipersoalkan tentang apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Ulasan kepada ayat ini telah kita bicarakan sebelum ini, iaitu tentang sejarah silam. Sejarah silam akan berulang, sama ada yang baik ataupun yang buruk, yang positif dan yang negatifnya. Jika kita mengulangi sejarah kita, sejarah kejatuhan kita, kegagalan kita, maka kita akan gagal. Demikian pula sebaliknya, jika sejarah kejayaan kita yang lalu kita ulangi faktor-faktor kejayaan itu, maka kita akan mengulangi pula kejayaan kita. Begitulah seterusnya pada sesuatu bangsa, sesuatu tamadun, sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan. Begitulah juga ini dia pusingan sejarah. At-tarikh yu'idu nafsah. Banyak orang menerima bahawa kata-kata ini memang tepat. At-tarikh yu'idu nafsah, sejarah mengulangi dirinya sendiri, sama ada positif ataupun negatifnya. Kita mempunyai sejarah Islam yang gemilang sebenarnya. Banyak sejarah yang lalu, zaman keemasan bagi Islam ataupun individu-individu yang tertentu, patut dijadikan contoh dan teladan untuk kita jika kita mempercayai bahawa kejayaan mereka adalah usaha mereka selepas keizinan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat sebenarnya universiti Islam yang pertama di dunia, universiti Islam, pakar-pakar dalam segala bidang, pada asasnya adalah dimulai diasas oleh orang-orang Islam, doktor-doktor. Sekalipun pada peringkat awal maklumat itu, ilmu itu tidak dimajukan disebabkan kekalahan dalam bidang ketenteraan. Jika ilmu mereka itu disuburkan, maka sudah tentu kejayaan itu akan berpanjangan. Tetapi walau bagaimanapun, nama-nama seperti Rufaidah al-Aslamiyah, Rufaidah seorang sahabat Nabi, merupakan jururawat wanita yang pertama dalam Islam. Beliau ialah sahabat Nabi SAW yang membuka kliniknya di bawah khemah tentera. Rufaidah, bukan Rafidah, Rufaidah al-Aslamiyah orangnya. Kita dapati pula selain daripada itu, orang-orang Islam mendahului orang-orang kafir. Pemerintah yang adil dan tokoh-tokoh yang tertentu, tokoh-tokoh sekolah, hospital Islam juga yang pertama di dalam Islam, dan banyak lagi yang kalau kita nak bilang.
Kita tidak boleh bangga dengan mereka sebenarnya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Kita tak boleh bangga. Maknanya kita mesti mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Semata-mata berbangga dengan datuk nenek kita yang telah lalu, maka datuk nenek tidak mempunyai keupayaan untuk menyelamatkan keturunan dan anak cucunya. Kita baca ayat. Ayat ini menjelaskan satu dasar umum bahawa agama bukannya hubungan keturunan dan bukan juga warisan yang diterima secara automatik. Agama ialah akidah dan pegangan hidup yang menyeluruh. Agama ialah amalan dan kepatuhan. Kepatuhan yang mencerminkan akidah dalam hati nurani masing-masing. Oleh itu, kaum Yahudi yang menentang Nabi SAW tidak boleh berbangga, apalagi untuk mengharapkan keselamatan dan pencapaian darjah di sisi Allah semata-mata dengan hubungan keturunan mereka dengan Nabi Allah Yaqub, Ishak dan Ibrahim alaihi salam. Itu tidak boleh kita hubungkan dengan sebab mereka itu nabi, malah nabi bagi segala nabi, tapi tidak membawa apa-apa kepada anak cucunya dengan semata-mata nasab, keturunan. Tapi lakum laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Laha ma kasabat, bagi umat itu sendiri apa yang dia usahakan, bagi kamu pula apa yang kamu usahakan. Kita tidak akan dicerca, tidak akan dipersalahkan dengan sebab datuk nenek kita jika ada kecacatan yang dilakukan oleh mereka, jika ada kecacatan. Tetapi jika ada kejayaan, faktor-faktor kejayaan, maka faktor kejayaan itu perlu diulangi. Konsep hubungan yang ditegaskan di atas darah keturunan adalah konsep jahiliah dan nasionalisme sempit yang bertentangan dengan dakwah agama Allah yang memperjuangkan persaudaraan sejagat dan akidah yang universal. Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan penilaian dan syarat keredaannya pada darah keturunan seseorang, tetapi meletakkannya pada akidah yang suci dan pada amalan yang tulus, murni. Jangan ada zuriat yang mengangan-angan darah dan martabat dengan kesahihan nenek moyang semata-mata kerana tanggungjawab agama adalah bersifat sendiri dan pribadi. Dalam sebuah hadis terdapat sabda Nabi SAW, Man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Hadis riwayat Tirmizi. Al-ilmu, kitabul ilmi, has ala talabil ilmi, hasun ala talabil ilmi, bilangan 3158. Hadis ini sangat baik artinya untuk kita jadikan panduan. Katanya, Man abta'a bihi amaluh, sesiapa yang dilambatkan oleh amalannya. Amalan kita tinggal di belakang, tapi keturunan kita jauh di hadapan. Keturunan Nabi-Nabi, keturunan Habib kitanya. Habib ni keturunan Nabi lah, Nabi. Tapi akhir-akhir ni kita dapati ada orang yang suka panggil dianya Habib. Kita kata, ialah Habib kita, tidak Habib. Habib itu satu keturunan baik dah. Tapi hadis menyatakan, Man abta'a bihi amaluh lam yusra' bihi nasabuh. Sesiapa yang amalannya ketinggalan di belakang, nasab keturunannya jauh ke depan, tidak memberi apa-apa faedah, tak beri faedah. Dia kata sesiapa yang dilambatkan oleh amalannya, tidak boleh disegerakan oleh nasab keturunannya. Ayat ini meskipun pada awalnya ditujukan kepada Yahudi yang mendabik dada serta berbangga dengan kaum dan darah Yahudi yang mengalir pada badan mereka, hakikatnya ayat ini ditujukan kepada semua orang dan semua bangsa. Semua orang, semua bangsa, begitu artinya samalah juga
Kalau Yahudi itu tidak terpakai darah dan keturunan mereka daripada Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub, itu tidak berguna kepada Yahudi, maka kepada bukan Yahudi pun samalah juga. Kita dapati satu lagi perlu kita ingat, dalam masyarakat kita ada perkara yang namanya ghulu, keterlaluan. Kita keterlaluan dalam menilai seseorang. Orang tu ada keramat misalnya, kita mempercayai keramat. Mempercayai keramat, setakat mana kita boleh mempercayai keramat? Keramat ada, tetapi usaha dan amal itu yang lebih penting. Mempercayai keramat ada seseorang. Kadang-kadang orang tu banyak benda-benda yang kita nampaknya luar biasa padanya. Dia tak mengaku apa-apa. Kalau dia wali pun dia tak mengaku wali. Tapi kita duduk dewakan dia buat apa? Kita dewakan orang itu atas nama dia syekh, atas nama guru, atas nama syekh tarekat dan sebagainya. Di sini kita yang salah. Oleh kerana kita dewakan dia, dia pun naiklah. Dia naik ada orang kata naik syekh. Dia naik angin pasal kita dewakan. Jangan dewakan seseorang. Bila dewakan seseorang, maka kita yang salah, dia tak salah. Dan banyak keramat ini berulang, berpunca daripada pendewaan orang, murid terutama sekali kepada gurunya. Itu salah. Demikian juga dalam tasawuf, selain daripada keramat, kita perhatikan dahulu ada orang yang tidak mendakwa apa-apa, dia mengamalkan satu amalan yang kalau salah-salahlah dia. Tapi bila kita dewakan dia mempunyai kedudukan yang tinggi, dia boleh beriaqazah dengan Nabi, dia duduk sekali dengan Nabi pesan apa-apa kat dia, ini salah. Maulud Nabi, Maulidun Nabi, Maulid Nabi tidak salah, tetapi yang salahnya saki-baki ajaran dalam maulud itu kita sambung ni tak bolehnya. Maulid Nabi, kita panggil orang yang berceramah dan mengajar tentang sejarah Nabi, sirah Nabi. Salah apa itu? Bagus. Menghayatinya kita hayati dengan penambahan ilmu. Tapi janganlah pulaknya tiap-tiap tahun sejarah tu lah juga. Hak tu juga dia bacanya. Kita jadi tawar. Hak jadi masih sikitnya ada nasi biryani lepas tu. Hak tu boleh tahan sikitnya. Tapi kalau duduk ceramah, duduk ulang yang tu juga tiap-tiap tahun, semua masjid macam tu, rugi kita. Rugi. Kita berilah satu tajuk, kita buatlah satu seminar, kita boleh buat forum misalnya, kita bersedia untuk menerima apa yang diajar oleh guru, apa yang disampaikan oleh mereka. Kalau mereka merasakan tak boleh, cari orang lain. Jangan pulaknya dia ada dah simpan dah 4-5 tahun dia duduk ulang yang tu juga misalnya. Salah kita. Antara perkara yang diikuti sesetengahnya, bunga rampai itu kita tahu ke sejarahnya. Bunga rampai tengah-tengah duduk selawat berdiri itu pun ada sejarah dia. Bunga rampai ada sejarah dia. Kerusi besar di depan ada sejarah dia. Sejarah ni salah. Kita berselawat bangun berdiri itu, kita ingatnya apa? Kita ingatnya sengaja nak berdiri ya. Pasal ada sakit lutut, dia nak berdiri pula, tak ada apa-apa. Kita tak tahu sejarah itu sebenarnya syirik. Kita mempercayai Nabi Khidir datang. Sejarah asalnya maulid ini diasaskan oleh orang sufi dahulu. Orang sufi. Adakah sahabat-sahabat Nabi mengadakan majlis maulid Nabi? Tak ada. Boleh mencarilah kalau ada. Cari hadis, adakah fadilat mengadakan malam maulid Nabi? Tak ada. Tetapi dengan asas maulid ini peluang untuk kita mempelajari sejarah Nabi, itu memang satu perkara yang betul. Tapi misalnya lah kita katanya, saya nak sebut satu contoh. Kita buat majlis maulid, kemudiannya ada pemimpin dianya sampai kepada selawat tu, dia suruh bangun, kita selawat bangun ini buat apa? Baca tak sejarah? Dalam sejarahnya, bila kita bangun tu kita menyambut kehadiran siapa? Kehadiran orang-orang besar dalam tasawuf. Maryam datang, Nabi Khidir datang,
dan wali-wali wali aqtab, wali kutub datang juga pada malam tu. Wali kutub. Jadi dia mari, dia datang, dia berjumpa dengan syekh yang ada depan lah, Tok Syekh. Tok Syekh depan ini. Tok Syekh tu tak kira lah sesiapanya. Dia tak mari berjumpa dengan murid-murid ni. Padahal dengan dia pun tak ada siapa dia datang berjumpa dengan syekh tu. Tak ada. Dia tipu. Apa yang dia tipunya? Dia cakapnya, dia katanya tahun ini kemarau panjang, tahun ini bala petaka boleh datang, kita kena buat satu amalan untuk melindungi malapetaka. Banyak caranya. Harga barang naik, harga minyak petrol naik, katanya banyak naik. Hak kita tak tahu. Siapa dia buat isytihad tu selepas daripada majlis tu? Tok Khidir datang bagi cakap dengan dia. Nabi Khidir datang. Itu tak boleh lah. Itu keramat apa? Nabi tak tahu perkara gaib. Tetapi ramalan syekh-syekh tarekat ini sampai kepada peringkat itu. Kalau tak percaya boleh tanya syekh tarekat, betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Kalau dia kata tak betul tu, baca berzanji. Baca kitab berzanji tu. Tapi kita baca berzanji tu, kita buat lagu dia, kita tak baca maksud dalam tu. Saya boleh baca. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Dan datang pada berjumpa dengan ibu Nabi. Syekh pengarang berzanji kita tidak mempersalahkan. Saya tidak mempersalahkan. Tapi butir-butir yang ada dalam tu menyebutkan benda-benda yang tidak pernah berlaku. Tak berlaku. Maryam datang mari berjumpa dengan ibu Nabi pada malam tu. Lagi pulaknya orang besar Khidir dan lain lagi. Di situ puncanya. Tapi tak pernah sampai orang kita baca. Sampai mazanji orang kita bacanya wa muhayyan kasyamsi minhu mudhi'u asfarat anhu lailatun gharra'u. Kita pun duduk di belakang, tak lama dah nak habis dah tu. Kita baca sekat tu lah dengan tamu mazanji. Pemalas ni, malas dia. Pasal apa nak baca sekat tu? Bacalah perabi. Baca biar sampai kepada matlamatnya. Tak sampai pada matlamat. Jadi kalau saya nak katanya, tapi tak pernah kata tak boleh baca berzanji. Tak payah. Yang bolehnya mari orang ulas apa yang ada dalam berzanji tu. Ulas yang tu sejak daripada awal lagi. Daripada awal lagi macam mananya ni, tak ingat lah. Kalau sebut kepala dia tu ingat usalli wa usallimu ala an-nuril mawsufi bit-taqaddum wal awwaliyah al-muntaqil min al-ghuraril karimati wal jibah. Itu lagu dia nya. Lagu Quran lain, lagu berzanji lain. Wa usalli wa usallimu ala an-nuril mawsufi bit-taqaddum wal awwaliyah al-muntaqil fil ghuraril karimati wal jibah. Ada kaum muslimah kalau belajar tak apalah, belajarlah lagu, tak ada masalah. Tapi saya pasal tempat ni saya berani bercakap macam tu, walaupun saya tak bercakap di sini pasal dah 20 atau 30 tahun dah saya kuliah pagi ni. Hampir 30 tahun dah saya beranilah. Ini bid'ah sebenarnya. Bid'ah kerana menutup jalan untuk kita mendapat ilmu. Kita dapat ilmu salah. Jadi mengadakan majlis maulid, walaupun ada orang katanya bid'ah juga majlis maulid, tapi kita kata pengisian dalam majlis maulid itu ilmu, pengisian ilmu. Tapi kita kena cari ilmu lah. Kita cari ilmu menerusi ceramah majlis maulid ini. Dan lain pun selain daripada keramat, yaqazah, jumpa dengan Nabi. Lagi pulanya ni banyak laginya Nabi dengan wali lebih tinggi daripada Nabi. Hak ni Tok Syekh dah dia mengakunya. Wali lebih tinggi daripada Nabi. Nabi ni dia ada umat, wali dia tak ada umat. Tapi kedudukan dia lebih tinggi daripada Nabi. Ini taruh semuanya. Taruh. Tak boleh kalau nak baca habis dalam berzanji itu ada. Kena fahamlah juganya. Hak tu penting belajar bahasa Arab ni supaya boleh faham berzanji. Kita disesatkan. Berzanji ini siapa penulisnya, orang yang kita hormati, bukan kita nak menghendakkan pengarang berzanji. Siapa dia? Abu Ja'far Al-Barzanji.
Abu Ja'far Al-Barzanji, nama pengarang tu. Tapi nama pengarang ni pun dah kita tak tahu. Kita tahu Barzanji saja. Kadang-kadang seorang ni dia ada barakah. Barakah ni Tuhan beri kepada dia. Kita kata barakah lah, bukan istidraj. Dia ada nama, kita istilah berkat. Berkat ada padanya, tapi keberkatan itu kita lupa, tapi kita perangkap di dalam kesesatan yang ditulis dalam olehnya. Pada ketika itu dia pun ambil daripada orang lain. Ada orang lain ambilnya. Itu sebahagian daripadanya. Kalau banyak-banyak lagi, nanti pulaknya salah pula. Tak itulah dulu untuk malam ni. Dan saya rasanya sekali lagi, kitab ni saya dah baca dah. Sebenarnya baca ayat dia. Ayat. Sekali lagi kita baca minggu depan lah. Minggu depan kita baca juzuk 2. Juzuk 2 pula. Hatilka ummatun qad khalat tu. Saya rasa mengulangi apa yang saya buat ulasan semasa baca ayat ni. Jadi kitab tu tak payah baca lah. Itulah. Dah doa sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.